Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Nur Razak. Zul Razak, satu sesi hari ini 2 sampai jam 4. Dan jangan ketinggalan sesi kita pada hari ini dan juga mungkin perlu kita akan sambung besok. Sebab sepanjang minggu ni kita masuk mendalam mengenai sequence ni. Jadi mengenai siri berapa lekuk mana nak trade, macam mana kita jangka pergerakan, penggunaan Fibonacci dan segalanya dirangkumkan dan dari situlah kita boleh membuat analisa kita berdasarkan konsep dinamik pasaran. Topik kita hari ini analisa struktur dan korelasi pasaran. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Waalaikumsalam Aisyah. Tahap debit tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda menghilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam Kimi. Nama saya Zulkifli Nur Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita lihat dulu pergerakan pasaran untuk harian. Kita ada 2 jam, jadi ada masa lagi. Kita jangkakan bahawa sekarang ni kita berada dalam lekuk terakhir untuk pembetulan sejak dari Oktober. Jadi kita jangkakan bahawa kita akan melengkapkan pergerakan pantulan ini sebelum sekurang-kurangnya 3 lekuk ke bawah dan 50% dekat sini akan menentukan sama ada kita meneruskan pergerakan ke bawah ataupun kita akan ada another bounce ke atas. Sekurang-kurangnya 3 lagi lekuk. Tu yang kita jangkakan lah. Satu lagi adalah kita ada pembetulan dan reversal the whole thing. Reversal ini dahulu. Selagi dia bawah daripada ini. Okey. Daripada situ kita ada 3 dah Yus. Waalaikumsalam. Dari sini, nampak? Kalau anda cuma guna elliott wave, dari sini saja ada 3 cara lukis. Dari low ini, ada 3 cara lukis. Kalau anda tak masukkan korelasi, kalau anda tak masukkan perkaitan Fibonacci, kalau anda tak masukkan kepada market dynamic, dari bawah ini, lantunan ke atas, ada 3 path sekurang-kurangnya. 1, 2 dan 3. Ini semua adalah pendapat bahawa dia akan ke bawah. Dari sini sahaja ada 3. Jadi sebab itu dia tak dapat buat Elliott wave. Faham tak? Kalau setakat anda buat Elliott wave, saya lukis gold saja bang. Saya tak trade benda lain. Anda akan dapati penggunaan Elliott wave buang masa. Saya bagi tahu betul. Direct saya bagi tahu. Dia tak guna kalau anda cuma guna Elliott wave. Aiman, wassalam. Jadi apa yang kita guna pakai? Jadi kita dah establish kan bahawa pergerakan di sini merupakan pergerakan US dollar. Sebab apa US dollar? Sebab bila indeks jatuh, yen pair naik. Yen tak kuat. Jadi itu adalah pergerakan US dollar. Bila US dollar kita jangkakan pergerakan yang lebih mendatar. Dia boleh je buat 5. Tak ada salahnya. Lukis 5 boleh. Tapi apapun dia tak ada 1618. Higher chances adalah dia buat 3 extension 7, extension 11 untuk korektif. Saya tunjukkan benda ni lagi clear. Tengok benda ni. Apa nama dia tadi? SPX. US apa? US apa tadi? 500. US 500. Mana-manalah samanya. Okey. US 500. Okey, tengok guna stokastik, guna RSI pun boleh. Okey. Pergerakan ini adalah struktur sejak di sini. Yus. Okey. Bagaimana anda nak tengok benda ni sedangkan dia berkecamuk? Anda nak tengok
anda tukar time frame supaya dia nampak macam ni. Aiman, ni langkah pertama. Kalau anda buka chart mana-mana, itu yang anda buat. Anda tukar time frame weekly. Anda nampak tak apa yang saya nampak? Dan kita dah nampak ini adalah structure weekly. Faham? Ini weekly punya time frame. Movement ini adalah weekly. Kalau weekly, kita akan tandakan menggunakan fractal apa? Ada tak dalam ni fractal? Dalam nota ni ada tak fractal? Nota ni tak ada fractal rasanya. Ini nota ni tak ada fractal. Sekejap saya tengok ada tak fractal. Tak ada. Dalam kita ambil nota satu lagi lah. Tengok cara dia. Dia akan menyebabkan lukisan anda dengan orang sebelah akan jadi sama. Salam siang Sundi. Memang macam tu pun. Sabtu saya duk cerita pasal reset-reset tu Aiman. Ni kalau anda nak melukis elite wave lah. Okey, kalau kita katakan weekly, okey. Ini adalah weekly. 1, 2, 3, 4 dan 5 ni. Wassalam, Ustaz Jebeng. Yang biru ni. Okey. Ataupun anda boleh pergi tinggi. Anda tak dapat pergi bawah daripada yang biru. Faham? Maksudnya, whole structure ini, yang pecah-pecah dalam dia, yang dalam ni, kalau kita katakan ini adalah motif, yang dalam ni, 1, 2, 3, 4, 5, dia paling kurang adalah yang biru. Paling kecil dia adalah yang biru. Kalau tak, anda tak cukup. Paling kurang lah. 2, 3, 4 dan 5. Itu paling kecil. Wassalam Zain Komis. Boleh? Paling kecil. Ataupun anda pergi kepada fractal yang lebih tinggi. Sama ada kepada primary. Primary itu adalah 2 sengkang. 2. Itu cara dia. Tak ada orang ajar pasal sequence. Tak ada. Tak akan ada orang ajar anda pasal pemilihan fractal. Tak ada. Ada lag ke? Apa? Jawahir tengok ada lag. 3, 4 ataupun 5. Okey? Tu antaranya. Sama ada anda akan gunakan yang ini dan dia akan melengkapkan sama ada satu hitam ataupun satu cycle. Tu dia. Video lag ke? Alamak. Sekejap saya tengok. Video kita lag lah. Jawahir. Audio aman lancar. Okey. Video je lag ke? Oh, dah okey. Dah okey kan? Sekarang ni okey tak? Tu cara dia. Anda nak tentukan mana satu. Of course, anda kena tengok chart secara penuh lah. Saya cuma ceritakan macam mana anda nak tahu. Yang penting adalah 5 dan 3 tu. Tak kisah pasal benda ni. Yang penting anda nak nampak kat mana dia buat reset. Time frame berapa. Jadi anda tahu bahawa struktur ini dia dah lengkap. Struktur ini dah lengkap. Bila anda tengok movement dia adalah dalam movement motif. Senang nak tengok. Okey. So kalau motif, nombor-nombor dia adalah 5, 9,
13, 17 dan seterusnya. Wassalamualaikum. Okey, itu yang pertama. Anda dah dapat kan? Ini tadi anda dah dapat. Struktur ini adalah struktur motif. Saya tunjukkan paling senang. Okey. Dalam struktur yang anda nampak dekat stokastik ni, anda ada dua momentum. Sebab ingat setiap motif dia akan dibentuk oleh 1, 2, 3, 4, 5. Anda tahu 5 je cukup. Apa yang anda cuba cari adalah dalam time frame yang buat parabola tu kepada high dia, anda cari dua bottom yang paling tinggi. Ini untuk sequence, bukan elite wave. Ini untuk kiraan sequence. Maksudnya yang ini. Yang di sini dan yang di sini. Kenapa saya cari benda tu? Saya nak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Itu je sebab dia. Faham tak? Kalau anda nampak dia banyak berkecamuk, anda pergi time frame besar lagi. Faham tak, Aiman? Video patah-patah, video putus-putus, bukan patah-patah sebenarnya. Anda cari dalam stokastik ni dua lekuk yang paling ketara. Kenapa kita tak kira yang ni? Sebab yang ni lagi besar. Dia tak break low. Ini pula break yang ni. Jadi kita tahu 1, 2, 3, 4, 5 itu je. Anda tak peduli yang sebelah sini. Anda nak tahu sebelah sini. Faham tak? Anda nak tengok sekarang ni. Sebab ini weekly. Nampak cara dia? Simple je, Iman. Okey? Jadi, kalau elite wave, mungkin dia tak ngam. Ya? Memang tu je saya buat. Satu saya duk, kalau tengok nota, kalau tengok dalam nota, saya ada tulis pun. Bila berlaku correction, Storch tidak melangkaui paras 2 hitam. Wassalam, Kristianto. Nampak tak apa saya tulis tu? Storch tidak melangkaui paras 2 hitam. Sama ada korektif ataupun even kepada motif. Nampak tak apa saya tulis bawah tu? Kalau dia melangkaui 2 hitam, dan kita mungkin sebenarnya sedang membuat keseluruhan ni benda lain. Katalah kat sini kat sini break. Sini rupanya satu kita. Kita sedang extend. Ataupun dia dah habis kat situ, dan kita dah lengkap 2 dan buat extension. Faham tak, Aiman? Dia benda tu je, simple. Okay, now. Kita dah establish sejak dari bulan 1 ni, okay? Sejak dari high dekat sini, di sebelah kanan ni, kita berada dalam struktur korektif. Yang di sebelah sini, kita berada dalam struktur korektif. Korektif adalah 3, 7, 11. Tambah 4 dan seterusnya. Dari atas ni, anda tahu anda sedang melihat kepada, dan anda nampak ini adalah satu reset. Satu reset. Betul? Daripada atas ni, satu reset. Jadi ini tempat kita tarik Fibo bila dia break lagi. Okey. Now, yang kita nak tahu adalah struktur di sini. Struktur yang ini. Kenapa? Okey. Yang kita nak tahu adalah struktur ini. Struktur ini. Struktur ini. Adakah dia 5 ataupun 3, adakah dia motif atau korektif? Faham tak, Aiman? Now, kita turun satu time frame kepada daily. Struktur ini, kira dia punya lekuk. Daripada atas ni, 1.
2. Ikut arah balik. Ikut arah balik. Ini 3. 4. 1, 2, 3, 4. Ni otak dia fikir lain tapi tulis lain. Kejap Okey. 1, 2, 3. Ikut arah balik 4. Ini 4. Tak kira lekuk dalam dia. Turun balik. Dikira sebagai 1, 5, 6, 7. Faham? Ini 7. Habis kelas kita mengira hari ini. Jadi kalau dia 7, itu nombor apa, Aiman? Sebab itu saya dok kata itu adalah WXY, bukannya ABC. Faham? Boleh tak lukis ABC? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak lukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5? Boleh. Tapi daripada sudut sequence, ini adalah sequence korektif. 7. Faham? Jadi ini, kalau di sini 7, ini ikut arah balik, 8. 8, reset. Ini adalah 9. Breakout. Reset balik. Ini 10. Sini kita trade. Sebab kita tahu dia akan buat 11. Itu je. Kita punya leg ni punyalah teruk. Yes. Itu yang kita tandakan dalam chart, Aiman. Itu yang kita tandakan dalam US 500. Iaitu W, X dan Y. ABC 535. Ya. ABC kita lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau W, X, Y, 3, 3, 3. Itu W, X dan Y. Nampak? Ikut arah balik. Ini 7. Ini 8. Breakout 9. Ini 10. Sini tempat kita trade untuk short. Itulah sequence. Tak payah pun buat elliott wave. Anda kira stokastik ke. Tapi cara dia, kita mapkan guna elliott wave. Itulah dia. Satu orang, saya dah banyak terima PM. Kalau masa Kristianto mula-mula join pun Kristianto herankan Kristianto. Kenapa tak lukis sebagai zigzag? Sedangkan sini memang ketara sebagai tak ada separation kan. Ini boleh lukis lekuk 3. Ini boleh lukis 1, 2, 3, 4, 5. Leading diagonal. 1. Ni 2. Ni 3. Flat. 4. Ini 5. A. Kenapa kita tak lukis macam tu? Ilmu baru. Tak baru. Kita hari cerita benda tu lah, Aiman. Tapi guna stokastik tadi lah. Ni kuat makan cekodok ni. Masa sesi jangan makan cekodok. Cekodok masa kita break nanti. Ya? Dia ikut arah balik. Boleh lukis? Boleh. Tak ada salah. Tapi disebabkan oleh momentum tadi, kita kira dia sebagai 7. Ini 7. Ini 8. Breakout ini 9. Anda pun nampak sini reset. Itu sebab dia. Jadi bila kita melukis cara ni, Kristianto lukis sama, Ustaz Jebeng lukis sama, Aiman lukis sama, Aisyah lukis sama, Aisyah. Semua lukis sama. Sebab kita sedang lihat benda sama. Faham tak? Kalau tak, Kristianto punya grup, betul tak Kristianto? Seorang lukis lain, seorang lukis lain. Makan. Jadi kalau kita katakan, okay, even anda nampak, di dalam sini pun tak ada 1618. Bila dia reset, tempat reset tengok. Ini pun tak ada 1618. Tak ada. Ingat tak kita tunggu 1618 dulu? Belum sampai, baru sampai sekarang ni. Dan dengan market yang dah ada reset, kan? Ini dah kan ada reset tadi kan? Ini. Kan dekat sini ada reset. Maksudnya ini satu kumpulan harga.
Ni satu kumpulan harga. Lepas tu kita ada reset. Jadi kita ada breakout, tarik Fibo. Jadi kita ada incomplete sequence ke bawah. Explain sudah ulang-ulang. Faham sekarang, terasa ilmu baru. Okey. Itu je dia. Boleh? Jadi kalau dia complete 100% kat sini, kita trade. Patutlah wave K7 tu diterbang jauh. Sebab mesti duit besar ni MW7 tu standby terbang. Oh, macam mana tu? Saya tak tahu wang besar ke wang kecil ke, saya tak tahu. Yang saya tahu ini struktur yang kita ikut berulang-ulang. Itu saja. Okey. Ini pula dari atas ni, dari X. Dari X. Jadi kita dah establish, sini adalah struktur korektif. Sini pun korektif. Jadi di sini akan buat struktur korektif. Masalah dia, tengok daripada high di sini, kan? Daripada high di situ, anda tengok kat sini tak nampak. Anda nampak? 1, 2, tak nampak. Pecahan-pecahan dia tak nampak. Then anda pergi kepada H4. Daripada high di sini. Daripada high di sini. Itulah multi time frame. Nampak tak? Multi time frame analysis. Daripada high ini, high sini, anda kira lah lekuk dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai low ni yang breakout. Anda nampak sini tadi reset kan? Ini 11. 11 tu nombor apa? High host. 11 tu nombor korektif. Betul? 3, 7, 11. Tapi kenapa kita tak kira macam ni? Kenapa kita kira ini? Tengok Kalau kiraan dia sebetulnya 1, nampak? 1, ni saya nak anda tengok kepada, sebab tu kita guna 2 indikator untuk filter kan mana satu yang kita boleh kira. Nampak tak kita tak kira benda ni? Betul. Kalau cerita dekat pengguna klasik edit wave, dia orang akan, misteri banyak soft. Sebab itu kenapa kita guna 2. Saya nak tunjukkan kenapa kita guna. Tak redundant ke ada RSI, ada stokastik. Saya nak tunjukkan kenapa. Tunggu dulu kali. Ini satu. Ini satu. Sama. Ini satu. Satu. Reset. 2. Turun balik. Ini 3. Okey. 2, ini 3. Masalahnya, dekat sini, anda tak nampak dia punya lekuk. Faham tak kali? Banyak A juga. Saya tahu Kristianto banyak momen A. Kenapa kita tak kira ini sebagai satu lekuk? Azhar. Ya. Kita cerita hari-hari ni. Kenapa kita guna 2? Jadi sini ada 3, sini 4. Nampak sequence dia tak sama dengan edit wave. Kalau saya lukis edit wave, saya lukis macam tu. Tapi kalau saya kira sequence, saya buat macam ni. Okey, ini 3, ni 4. Ni 4. Ni 5. 5. Okey. Lepas tu naik. Di sini tak dapat. Jadi kita kira lekuk ni. Ni 6. Ni 6. 5, 6. Low ini 7. Jadi kita tahu sini ada divergence. Jadi kalau anda tahu situ ada divergence, dekat RSI, ini adalah structure apa? Mana ada? Dari hari pertama dah suruh kira Stoch dah kali. Hari pertama saya kata apa? Anda faham kira 5 je. Bila anda nampak 3 ada divergence, anda tahu ini merupakan structure motif. Okey? Sini kita tandakan sebagai lekuk 3. So ada divergence dekat RSI. Sini 3. Ya.
Dan jumlah struktur dia 7 sekarang ni. Naik 8. Low sekali lagi. Ini 9. Instead of anda kira sebagai 11 tadi. Kenapa? Apa bezanya kalau ini berakhir dengan 11? Apa bezanya kalau dia berakhir dengan 9? Banyak beza dia. Beza yang pertama adalah kalau sini 7, sini 8 dan anda kira dia sebagai 11, kita jangkakan ini tak boleh trade. Ini tak boleh trade. Tapi kalau dia merupakan 9, dan ini boleh trade. Jadi ini adalah ke-10. Sebab correction 11, 3, 7, 11, apa lagi? 15 tambah 4 tambah 4. 11 boleh ke bulan, betul. Itulah sebabnya kita gunakan both RSI dan juga kepada Stoch. Jadi kiraan kat sini, instead of kita kira, kalau anda kira Stoch saja, 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. 9 boleh ke liang lahat. Macam mana? Boleh turun lagi. Jadi kita akan filterkan dengan RSI ni. Itu tujuan kita. Jadi sini tadi kita ada 7, 8 dan 9. Jadi kita ni menggunakan sequence, bukan elite wave. Elite wave tu cuma untuk mapping. Jadi kita tahu sini adalah struktur motif ataupun impulse. Bila kita ada impulse yang berlaku dalam yang besar dia, maksudnya macam ni. Bila ada impulse yang berlaku dalam struktur permulaan korektif, ini tadi tanda W, X dan Y menghabiskan W. Color tak kisahlah. Lepas tu kita ada 3 lekuk. Lepas tu diikuti oleh impulse. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah X. Jadi ini tak dapat habis Y. Tak dapat. Sebab dia cukup syarat sebagai impulse. Jumlah lekuk dia adalah 5, 9, 13 dan seterusnya. Jadi kalau dia adalah ini, itu dikira sebagai 1. Anda tunggu reset dia. Nak tengok reset dia macam mana? Anda tengoklah kepada tukar time frame. Anda nampak dekat sini, ini yang parabola tadi kan? Ini yang macam ni. Ni yang parabola, ni yang parabola. Jadi anda tahu anda sedang, ini dah habis. Struktur ni dah lengkap. Anda sedang membuat pembetulan. Dia 5-3 ataupun 3-3. Itu saja. Sini adalah 3, 3. Diikuti oleh 3. Faham? Dia ini 3, 3 diikuti oleh 3. Kalau sini adalah 5, diikuti oleh 3, sini boleh habis. Sebab sini ada 5. Jadi ini tak dapat nak trade. Faham? Kalau anda lukis sebagai A, B, sebagai zigzag yang tu, ini jadi C. Boleh tak dia naik? Boleh. Sebab dia boleh lengkap. Kalau tiba-tiba ini break, saya akan buat macam tu. Faham tak? Kalau tiba-tiba dia naik, saya akan lukis macam ni. A, B dan C. Nampak? Tapi sekarang, higher chances disebabkan oleh jumlah lekuk tadi. Ini 7. Sini 3. Sini 5. 1. Yang sama dengan
kiraan ini. Yang sama dengan kiraan ini. Yang ini. Kita tunggu 3 dan kita jangka ini akan ada. Sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini nanti. Sama dengan yang ini nanti. Sama dengan yang ini. Kita sedang buat yang sama dengan yang sini. Cumanya, ini adalah korektif. Sini adalah motif. Jadi motif kat sini akan menghabiskan korektif. 1, 2 dan 3. Benda tu je. Ulang dia 1, 2, 3. Ini struktur 3, 3 dan 3 yang besar. Yang dalam ni 3. Anda fikir fraktal. Anda berfikir dari sudut fraktal, pecahan. Boleh? Jadi apa pun, kalau dia melengkapkan ke atas ni, kita interested untuk nak trade dia. Okey? Faham kenapa kita masih jangka ke bawah? Benda sama. Benda sama. Pilih salah satu. Nampak? Ada soalan? Jelas? Struktur? Ni yang kita akan bincangkan benda ni lepas ni. Inilah benda-benda dia. Dalam kumpulan yang sama, kadang-kadang dia boleh buat 5 dan 3. Contoh, macam sekarang. Kalau anda lihat US 500, kita tandakan sebagai A, B dan C. Kenapa? Sini pula kita tandakan sebagai W, X dan Y. Kenapa? Sebab kita jangka dekat US 500 kat sini, dia disebabkan oleh jumlah lekuk. Yang sebelah sini adalah 5. Anda tak nampak, sekarang ni baru nampak reset. Sekarang ni baru nampak reset. Okey. Reset kat sini kita jangka sebagai lekuk 4. Faham? Boleh tak dia terus jatuh? Boleh. Kita akan terangkit. Tak kenalah entry. Okey. Pergi kepada lebih kecil. Lebih kecil, kita tahu dekat sini sedang buat yang besar kan. Yang besar. The thing is, setakat ini, dalam time frame kecil, sejak daripada B ni, sejak daripada low ni, dia tak break lagi. Ni tak break lagi. Jadi, struktur ini masih hidup. Struktur ini masih hidup. Dalam time frame kecil, dia tak tunjuk lagi. Masih hidup. Boleh tak dia terus habis? Kita kira daripada bawah ni. Daripada B ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia 7. Okey? Jadi, kalau kita nak lengkapkan habis kat atas supaya sampai 100%, kalau saya tandakan sebagai W, X dan Y, apa kena berlaku dekat sini, Aisyah? Ini akan jadi apa? Ini akan jadi W kecil, ini X, dan sini Y. Baru dia dapat. Kita nak lengkapkan 100%. Faham tak? 3 lekuk tu kita nak lengkapkan 100%. Sekarang ni, dari bawah kat sini, kita ada 7. The thing is, time frame besar, anda nampak reset. Nampak tak ini reset? Ini start resetting daripada B ni. Jadi, the only way untuk boleh buat dia ke atas, kita anggap reset ni. Sebab reset 2 kali berlaku. Sama ada lekuk 2 ataupun lekuk 4. Another possibility adalah benda ni. Ini W. Sini sebenarnya reset X. Sebelum kita buat 3 lekuk ke atas lagi. Baru dia jatuh. Jadi kalau ini berlaku, ini akan jadi W, X. Kenapa? Sebab
storage ni. Unless yang ini break ke bawah, ini pula tak break bawah ni. Kalau dia tak break bawah, then ini W yang besar. Ini W yang besar, ini X. Dan kita akan tarik Fibo di sini entry tinggi sikit. Faham tak? Faham tak, Iman? Katalah di sini turun 3 lekuk. Lepas tu ada nampak storage dia kan? Dia break low ini. Ini pula reset kepada the whole structure. Then ini akan jadi apa? Ini akan jadi W, X dan Y yang hitam. Ini W merah, ini X. Anda akan tarik Fibo di sini dan entry tinggi sikit. Faham? Boleh? Nampak macam mana kita menggunakan Fibo, menggunakan jangkaan. Yang penting adalah Fibo level. Selagi dia tak sampai, selagi tu kita ni. Yeah? The only way untuk ini naik satu lagi ke atas adalah dengan reset yang berlaku dekat H4 adalah ini adalah 1, 2, ini 3, 4, 5. I see you. See you. See you bagaimana? Dia konsep simple je. Konsep ni je. Lepas tu ada main dengan time frame ni. Jadi, orang sebelah, orang kanan, orang kiri, orang atas, orang bawah akan lukis sama. Tak adalah seorang lukis lain, seorang lukis lain. Dia macam main chess lah. So, semua kita akan lukis yang sama. Tak ada seorang lukis lain. So, kita melihat indikator yang sama. Kita melihat Fibo level yang sama. Fibo kucing. Pun boleh. Kalau dia turun ke bawah ni, ini cuma 4. Tak bertukar lagi. So, kita ada separation. 1 dengan 4 kat sini, dia separate. Boleh tak dia terus jatuh? Boleh. 3 kita jadi kat sini. Kita ada lekuk kat situ. Nampak? Ada lekuk. 3, 4, 5. Asalkan anda tak buat apa. Anda tak beli indeks sekarang. Asalkan anda tak beli dia. Itu yang penting. Anda tahu apa jangan dibuat. Belum masa dia. Kita nak beli indeks bawah lagi. Okey. So, kalau dia lengkap ke atas, kita akan short dari atas ni. Pilih salah satu. Benda sama. Semua sama pun. Semua sama je. DAX, UK 100, KP25, benda sama. Ni dah break. Mungkin ni dia awal sampai. Ni mungkin sampai awal. Okey. Spain pun yang sama. Benda sama lah. So, UJ. Nampak apa berlaku kepada UJ? Jadi kita nak buat macam mana kalau macam ni berlaku? Anda pergi kepada, the moment dia break invalidation, anda tukar time frame besar. Anda nampak tak? The whole thing ini, dia reset. Anda pergi kepada yang besar lagi. Adakah dia kepada structure yang lebih besar ke tak? Setakat ini cuma reset yang ini. Ini tak break low ini. So, anda buat apa? Anda nak buat apa macam ni? Adakah anda akan habiskan 3 di sini? Tak kan? So, kalau anda habiskan 3 kat sini, kita sedang buat 4 yang besar, then indeks dah jatuh. Apa yang anda buat sekarang ni? Apa yang anda buat adalah anda, instead of 3, anda jadikan dia sebagai 3, 3, 3. Faham tak? Ini kan jadi macam ni. B, lepas tu anda kira. Daripada ini, daripada B, daripada high kat sini, okay, ini tak dapat, ini tak correspond kan? Anda turun kepada time frame dia.
Anda turun time frame dia. Sampailah anda nampak jumlah lekuk yang ni yang korespon dengan ni. 1, 2, 3. Ni tak ada. 3 ni tak buat low. Tapi boleh dikira sebagai 3. 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Kenapa saya nak kira benda tu? Sebab ini adalah flat. A, B dan C. Ini boleh lengkap di sini. Ini boleh lengkap. Macam nak higher high. Maybe. Saya tak tahu, Zain. Yang saya tahu dia lengkap. Jadi, ini kita boleh lengkapkan macam ni. Kenapa kita buat benda ni? Sebab ini akan jadi macam ni, Zain. Jadi macam ni. Mana saya punya ni jadi W. Ini jadi X. Dan ini jadi Y. Dia tak tukar apa pun. Ya. Tarik Fibo dulu. Adakah dia sampai tak 100%? Kalau tak sampai, kita tak terus letakkan tempat tu. 618 rasanya. Jadi kita, kalau nak lukis, anda lukis macam ni dulu. Anda letakkan satu low dulu. Kalau 11 tadi, kita akan tukar kepada 2 low. 1, 2. Letak macam ni. Barulah anda letak. Tapi boleh tak dia habis kat situ? Boleh. Ini letakkan atas ni dulu. Oops. Ini akan letak macam ni dulu. H1, iaitu di sini. Ini invalidation dia. Bukan atas ni. Invalidation dia adalah ini. 140, 41. Invalidation dia. Sini. Ni cat dia sekarang. Iaitu C ni kat sini. Ini X. Ini W. Ni lukisan ni. Nampak? Boleh? A, B, C ya. Saya nampak ni sebagai flat. Tapi biarlah sama. Tak kisah. Ni lukisan ni semasa. Untuk shorter time frame, maybe ini adalah dia punya invalidation. Untuk semasa lah. Selagi dia tak completekan itu, ini dia punya invalidation. 49438. Ni. Sebab sini tak cukup jumlah lekuk dia. Mungkin dah habis. Kalau ikut dia punya kiraan tadi boleh habis.
Anda tak trade dia. Anda tak trade dia ni. Anda tak trade dia. Ni dia sekarang. Ini adalah untuk UJ. EJ pun sama. Tak ada apa. Nothing. Jangan trade dia. You don't trade. Dalam sesi pagi tadi, dalam TikTok saya dah bagi tahu. Anytime dia boleh pull back. Untuk yen pair. Jangan trade dia. Anytime. Anda nak long. Tak dapat. Anda nak short. Tak dapat. Anda nak short. Dia tengah buat trend ke atas. Anda nak long. Dia dah mahal. Don't trade it. Saya boleh lukis kecil-kecil lagi Sunbi sampai 2-3 minit. Tapi kalau satu chart lah. Tapi saya buat banyak chart. Tak dapat. KJPY pun yang sama. Ini boleh break. Kalau break pun kita lukis sama macam yang tadi. Ini W. Ini paling tinggi. Ini adalah X. Sama ada X kat sini. Ini adalah A, B. 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh habis. Kalau dia break ke bawah, ini Y. Ini 4. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa perubahan. Dia break level ni tak ada apa. Yen pair jangan trade dia. Anda akan dapati amat susah. Structure dia pun sideways. Okay, dollar index. Jadi maksudnya apa kita adakan sebagai dollar extend, di tengah berlaku. Okay, ini boleh jadi 4, ini boleh jadi 5, dan kita sedang buat dollar yang besar sikit ke atas. Wave 4. Sebab sini ada divergence. Okay, euro US dollar yang sama. Ini mungkin adalah 3, ini 4, ini 5. Dan kita sedang buat wave 4. Kenapa? Nampak tak ini besar? Boleh? Kalau buat sequence chart, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, macam tu. Kira macam tu tau. Biarpun anda nampak dekat-dekat macam ni. Dia dikira macam tu. Dia tak sama dengan elite wave. Apa pun, ini masih lagi hidup. Structure ni tak lengkap lagi. GBP US dollar yang sama. UCAD yang sama. Tak ada nothing new. Ini nampaknya dah lengkap. Okay, ini adalah 3, 4, dan kita sedang buat 4 yang besar. Boleh? New Zealand dollar yang sama. Ini adalah 4 dan ini adalah 5. Tak sampai berapa saat dia nak update chart. Tak berapa minit dia. Gold yang sama. Gold buat correction besar. Tapi masih ada satu lagi ke atas. Correction. Lepas tu satu lagi ke atas. Benda sama. Sama juga dengan silver. Benda sama. Ni kat H1. Satu lagi ke bawah. Sebelum naik balik ke atas. Okay. Silver yang sama. Minyak yang sama. Everything sama lah. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 3. Anda sedang buat wave 4. Barulah habiskan 5. Satu orang tanya saya, cepatnya abang lukis? Ya, sebab kita cerita sama. Cerita kita adalah sama, nampak tak? Jumlah lekuk dia akan sama. Arah dia boleh berbeza kalau kita ada second dimension. Setakat ini tak ada. Maksudnya, jumlah lekuk dia komplit. Dan kita akan ada so masing-masing tak komplit lagi, tak cukup. Tak cukup. Sekurang-kurangnya satu lagi. Indeks tadi kan. Copper yang sama. Boleh? Euro AUD, Euro GBP jangan trade. Ni sideways.
Okey, so set up lagi tunggu masih. Jangan pergi, oh dia dah jatuh, pergi tekan. Nah, jangan. Ni US 500, dia tunggu-tunggu bang, dia turun bang. Ni turun bang. Alah. Dia turun, kalau turun pun, ini 4. Faham? Kita masih jangka dia ke atas. Jangan, oh turun. Ramai yang buat macam ni. Turun macam ni, dia sell sini. Naik balik, tak ada account dah. Aduh, aduh. Janganlah cek macam tu. Dia tak sampai, janganlah kejar. Tunggu benda lain. Boleh? So, apa yang kita nak dagangkan adalah indeks. Apa yang anda boleh dagangkan saya pada indeks, GBP US dollar. Kalau dia buat satu ke atas, ataupun even UCAD, kalau dia lengkapkan ke bawah. Ini dah sampai 100%. Dan dia bounce. Ini dah sampai 100%. Lain yang tarik, lain yang keluar. Okay. Ini dah sampai 100%. Tapi bounce dia ni tak cukup 50%. Jadi maksudnya kalau dia jatuh lagi, 1, 2, 3, 4, 5, anda boleh cari peluang untuk entry. Breakout trader. Tak payah. Banyak kali kena. Saya tahu ramai orang kena benda trading, trade macam tu. Pergi kejar market. Tak payah kejar. Belajar guna limit order. Belajar guna limit order. Apa yang anda tunggu entry kan? Tunggu. Kalau anda tak confident kepada teknik tu, jangan pakai. Anda nak tahu anda dapat disiplin tak? Simple. Bila anda trade, anda kurang tengok chart. Tu baru anda dapat kata anda disiplin. Ni sekejap-sekejap tengok. Sekejap-sekejap tengok. Maksudnya anda tak yakin pada teknik anda. Itu je. Dah tahu tak yakin, kenapa pakai? Simple. Saya beli kopi yang Robert Timms, yang saya biasa minum yang ni tau. Siapa-siapa yang ada info mana nak cari dia, alang-alang ni. Siap tanya kopi ni. Tahu tak Robert Timms ini? Yang color ni. Yang color silver ni. Kalau jumpa beritahu saya, dekat tempat saya habis saya cari. Yang ini. Saya beli yang merah ni. Rasa nak muntah. Tak boleh. Tengah pregnant saya rasa saya ni. Temuan, datang temuan. Kembang dia dari pagi tadi. Askar kecil, apa tu kali? Yang ada set up sekali, dolar. Interesting kan? Indeks nak sampai 100%. Dolar nak sampai 100%. Nampak? Aik Chong. Tak dapat. Dia punya butter tu, saya kalau butter tu kuat, saya akan kembang liu. Nak muntah. Aik Chong. Saya tahu. Saya bukan peminum kopi. Tapi saya kena ada kopi. Jadi, saya amat choosy kepada kopi apa saya minum. Jangan tanya kopi luwak. Jangan. Kopi luwak keluar dari lain. Bulletproof. Apa tu kali? Bulletproof. Nanti saya cari kali. Okey, faham? Nampak kita tahu bahawa indeks kita tahu bahawa indeks dan mana US dollar dan DXY sedang bergerak opposite kan, sedang berlawan kan. Sedang berlawan kan. Boleh? Ni dah daripada sini. Ni daripada low ini. Ini daripada high sini. Cumanya high dengan low dia tak sama tempat. Ini nak sampai 100%. Dolar pula
nak sampai 100%. Try kopi Al-Hensami. Ush. Kopi belalang bujang lawak. Apa tu? Pian. Luwak tu dia sebab apa idea dia haiwan tu musang tu dia pergi makan kopi tu, dia cuma makan kopi yang bagus. Jadi sebab itu ada dapat biji kopi yang bagus. Lepas tu orang ambil yang dia keluarkan balik. Sebab dia cuma makan biji kopi yang bagus. Nampak tak? Nampak apa yang sedang kita tunjukkan ni? Ini nak sampai 100%, ini pun nak sampai 100%. Fail. Kalau aku kena pil kafein macam ni. Faham? Nampak? Kopi kosong campur coconut oil campur butter. Saya tak dapat. Saya butter kuat sangat, saya akan kembang liur. Macam tu lah Iman. Bukan nanti. Oh. Man buat awak lah Man. Dia daripada dalam tu cuma main tembak je kau Man. Faham? Nampak apa yang kita sedang lihat? Dia berkali-kali macam ni tau. Ataupun dia terus ke laut. Antara dua kan. Jadi kalau dia ke laut, 168, kita tahu something berlaku. Jadi katalah dolar kat sini terus jatuh 1618 sini akan reach 1618, apa kita buat? Dan kalau itu berlaku, kita tahu something bertukar. Dan kemungkinan untuk indeks ni sebenarnya sedang membuat apa? Kita akan kira dia sebagai A, ini sebagai B. Kemungkinan untuk ini berlaku makin tinggi. Saya tak dapat Nescafe. Kalau Nescafe, anda tak nampak saya sekarang. Saya tengah pening kepala. Tak dapat. Jus kopi tu lain kan tu. Apa tu? Lepas makan kopi musang, buat fever musang. Just kopi. Dia tak sama. Saya tak dapat. Saya kena yang Robert Timms yang silver tu. Lain tak dapat. Jus kopi. Apa jus kopi? Robusta. Paling cocok sudah try banyak jenis. Mungkin saya tak dapat sundi. Kalau saya minum kopi tu, saya akan duduk pening kepala. Saya yang Robert Timms yang silver. Tapi cari merata tak ada. Lazada dengan Shopee ada lah. Saya cuba cari tu. Kalau jumpa bagi tahu. Jangan bagi tahu dekat Jakarta pula. Pengsan aku nak pergi sana. Kimi, kalau jumpa bagi tahu Kimi. Faham? Kalau 1618 kat sini break, then anda tahu something besar. Kita akan tandakan macam ni dulu. Okay, kalau ini berlaku, then dolar akan buat apa? Then dolar akan buat yang besar juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dan dolar kita akan buat macam mana? Dolar kita buat macam ni. Ini akan jadi 4. Ini jadi 5. Ini jadi flat. Yang kita lukis dahulu. Dulu saya punya view ini. Air kacip Fatimah. Faham? Ini kita akan lukis macam ni. Ini jadi A. Ini jadi B. Tapi B ni tak dapat habis sini. Faham tak? B ni akan besar sikit. So, ini structure dari 2017. Nampak macam mana kita kaitkan structure? Dia tak kalau dia melakukan A, B, C kat sini, dia tak try yang ini. Dia akan try dari bawah ni. Dari 2017, 2009, 2007 punya structure. Dan anda akan lihat dekat stokastik akan reset the whole thing. Maksudnya sini akan reset benda ni. Dah time. Sekarang ini tak ada. Tak nampak. Saya tak dapat lukis benda tu. Tak ada kan? Tak ada. Ok,
Okay? Kita buat apa yang kita nampak. Jadi untuk hari ini, kita cari kepada dolar dan juga kepada indeks. Dolar adalah kepada NZD, UCAD, itu yang ada set up sekarang. NZD US dollar pun sama. Kita break dulu dan kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita rangkumkan ya. Kita jangka untuk indeks dijangka akan mencecah zon rintangan kat sini. Setakat ini tak ada lagi yang dah capai. Maksudnya dalam indeks punya kumpulan tak ada lagi ya. Kita nampak penurunan kat sini, ini mungkin cuma 4. Okay. Kalau dia buat yang lebih besar, kita nak buat apa? Kalau ini tak reset, ini adalah ini adalah W, X, ABCW, sini X dan sini Y. Faham tak? Nampak? Kalau ini berlaku, ini kita buat. Kalau ini berlaku, ini kita jangka. Kita ada redundancy. Kalau ini berlaku, ini kita letak. Kalau ini berlaku, kita boleh jangka apa yang sebelah kanan. Selagi tak ada structure break, selagi tu kita akan extend. Dia tak sampai Fibonacci, kita akan terus sampailah dia menunjukkan dia buat benda lain. Jangan letak bias anda ikut kepada Fibonacci. Bila kita letak kepada bias kita, habis. Okay? Jangan rasa kita tahu semua. Jangan. Kita ikut apa yang market bagi kepada kita. So, US 500 dijangka menekakkan satu ke atas. Itu peluang untuk shorting dekat H4. Entry, stop loss atas 10 poin daripada 1618 dan TP daripada atas ni kira 3 lekuk. US 30 yang sama. US 100 yang sama. Okey, pilih salah satu. Okay, DEX dan lain-lain pun dijangka menetapkan struktur serupa. Okey, kalau dia truncated dan anda akan dapati untuk dolar ni, sebab dolar dah cecah. Dolar dah sampai 100%. Certain instrumen dolar lah, tak semua. Ada yang dah cecah, ada yang tak cecah. Contohnya macam dolar indeks sekarang ni, W, X dan Y, ini belum cecah 100%. Euro US dollar belum. GBP belum. Tapi benda macam UCAD dah sampai. AUD US dollar hampir. NZD US dollar hampir. Maksud dia, dalam dolar punya kumpulan, apa yang leading? Sekarang ni kita nak masuk kepada topik kita. Apa yang leading dalam dolar punya pair? Dia dah masuk macam ni kan? Ni anda nak fahamkan ya. Dalam kumpulan yang sama, macam mana anda nak jangka dia punya structure? Ni dalam kumpulan yang sama. Dan even kepada kumpulan yang ni. Katalah kita sedang lihat dolar tadi. Contoh. Dolar tadi. Inilah guna table-table ni. Dolar tadi kita contohnya macam dolar indeks. Dolar indeks kita jangka macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 dan ini. Ini tak secah lagi 100%. Okay, ni dolar indeks. The thing is, kita ada UCAD. Kita ada UCAD Kristianto. Yang juga yang menunjukkan benda ni. Okay, ni dah sampai 100%. Ni pula naik macam ni. Sekarang ni. Okay, AUD US dollar hampir. AUD US dollar sikit lagi. But NZD US dollar pun menunjukkan yang sama. Ini UCAD. NZD US dollar dari bawah. Menunjukkan dia dah lengkap. Ni dah sampai. Dah sampai.
Jadi kalau dalam situasi ni, apa yang kita jangka, kita akan extendkan dia. Kalau ini tak lengkap, kalau ada kumpulan dia tak lengkap, kita akan extendkan dia. Extend dalam fraktal lebih kecil. Faham? Lower fraktal. Maksudnya momentum dia pun lower momentum. Fraktal. Itulah cara pakai fraktal. Jadi maksudnya anda lihat lekuk tu kat time frame kecil. Stokastik, RSI anda akan tengok kat time frame kecil. Faham? Itu masanya untuk anda turun fraktal. Boleh? Okey. Now, ada soalan mengenai benda ni. Inilah guna table ni. Leading, jadi benda lagging. Kalau lagging tak sampai lagi, tapi dia dah buat high-high, dan kita akan extendkan yang di sini. Supaya yang lagging ni sampai 100%. Yang concurrent, yang leading akan ni, yang concurrent akan ni. Ini akan buat, kalau macam ni, contoh, leading dah sampai, concurrent, kita tunggu dia buat sampai, ini dah extend. Okey. Ini tak break high. Ini kita akan, katalah ini adalah A, B dan C. A, B dan C or whatever, WXY pun sama. Yang dekat lagging ni, kalau dia tak break high, kita akan besarkan fraktal di sini. Dia akan jadikan struktur ini sebagai korektif. Tak apa. Itu tak apa. Tapi yang penting adalah kepada nak trading dia, anda faham bahawa ini masih lagi. Kalau tiba-tiba yang leading ni, tiba-tiba dia break 1618. Dan di sini, mungkin akan buat diagonal. Okay? Ini pula akan sampai 100%. Ini lazimnya bukan dalam kumpulan yang sama. Ini lazimnya kalau macam indices kepada yen. Ini biasanya macam itulah. Okey, siapa benda dah masuk dalam ni. Untuk samakan sequence supaya jumlah lekuk dia sama. Katalah anda kira dekat concurrent ni, ini adalah motif 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 motif. Ini dah struktur motif. Soal struktur ni kita jangkakan sedang membuat struktur motif. Ini adalah 2. Ini adalah struktur 2. Dan kita ada 3 kat sini. Lepas tu ini motif. Dia tak lengkap lagi 100%. Tetapi struktur ni kesemuanya adalah motif. Okey. 3. Sini pun ada 5. Dia tak sampai lagi 100%. Kita akan kecilkan fraktal yang ini sama dengan yang ini. Itu semua, itu make sense dia sebenarnya. Sama juga kalau ABC, benda sama. Boleh? Fraktal ni. Okey, now hari ni kita lihat kepada korelasi. Kita nak samakan jumlah lekuk dia. Katalah kat sini tadi kita dah buat dan kita jangka motif kan. Katalah kita jangka kat sini adalah motif. Dan kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang leading. Dia dah sampai 100% dan dia dalam 5. Yang concurrent pula 1, 2, 3 dia tak sampai lagi. Okey, dan tapi struktur ini kita jangkakan sebagai motif. Macam mana kita tahu dia motif? Sebab struktur di belakang ni motif. Struktur di belakang ni motif. Contoh dia. The thing is, yang leading ni dia dah buat, dia dah lengkap. Faham? Dia dah lengkap. 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5 dah.
Yang sini tak sampai 100% dan sini ada 5 melengkapkan 1. Sini 2, 3, 4, 5. Kita buat 6, 7. Kata dah dia buat 7. 6, 7. Sini dah ada 5 juga. Tapi dia baru 7. Jumlah lekuk dia 7. Sini dah ada cukup. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. Sebab 5 ni melengkapkan 1. Dia dah cukup. Apa yang anda buat? Kalau anda jangkakan soal ni struktur motif, instead of 5, anda akan jangka nombor seterusnya. 9. Ini akan extend. Di sini pula selagi dia tak sampai 100%, kita akan extend. Tapi yang 9 ni, kita akan turun fraktal. Yang ini fraktal yang sama. Faham tak, Kristianto? Itu cara fraktal. Itu cara fraktal. Tengok baliklah video ni. Dia berat sikit. Topik ni berat. Topik ni berat. Kalau anda tengok apa yang kita lukis kepada UJ contohnya. UJ saya tak sama dengan apa saya lukis dekat cat. UJ saya dekat sequence kita dah habiskan 3 tau. UJ saya, Kristianto tanya benda ni pada hujung minggu. Apa jawapan saya kepada Kristianto? Saya tak kata salah anda bila anda nak tukar ini kepada 4 kan, Kristianto? Ada tak saya kata salah? Tak ada kan? Saya senyap kan? So, ada kemungkinan kita akan buat 4 yang besar ni. Ada kemungkinan, tak salah. Sebab stokastik. Di mana di sini dan di sini kita ada 2 reset. Kita pergi pada yang besar. Weekly. Daripada low ini. Ini. Daripada low ini. Iaitu 10 Mac. Kita pergi kepada yang besar. 10 Mac. Ini. Low ini. Daripada low di sini. Low ini. Low di sini. Kita ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, reset. Okey, maksudnya dia apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak? Ini boleh lengkap. 5, 9, 13. Ini boleh lengkap dan kita sebenarnya buat yang besar. Saya tak letak je lagi. Ingat tak bila Kristianto tanya dalam grup hujung minggu kan? Boleh tak? Dan kita sedang tandakan 4 primary. Betul tak, Kristianto? Tak salah. Sebab dari low kat sini, kita cukup structure ni sebagai 5 ataupun kalau kita ambil pecahan dia sebagai 9. Di mana kita ada extension 3. Maksudnya dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita sedang buat yang lebih besar. Mungkin. Tak salah. Tapi apa pun kita nampak 3 yang pertama dalam indeks kita trade. Okay. Jadi itu adalah kepada leading, kepada concurrent dan lain-lain. Okay. Now market dynamic. Market dynamic nombor-nombor tu je. Nombor-nombor tu je. Maksudnya macam ni. Market terbahagi kepada 2 market. 2 jenis dynamic.
Mana kita punya mouse ni? Duk hilang je mouse saya ni. Okey. Okey, market terbagi kepada dua. Yang pertama adalah dikenali sebagai yen dynamic. Yang pertama dikenali sebagai yen dynamic. Yen dynamic, basic dia terbagi kepada dua. Yang pertama adalah negatif yen. Okey, negatif yen. Di mana pada masa ini yen sendiri, yen sebagai single tengah motif ke bawah. Yen bersama dengan pair, dia tengah positif ke atas. Yen pair tengah positif ke atas. Maksudnya, pada waktu ini, indices lazimnya membuat motif ke atas. Maksud motif kat situ, syarat-syarat motif ya. 1618 lekuk 3, lekuk 4 tak retrace lebih 50%, lekuk 5 berakhir dengan divergence. Itu maksud motif. Bukan impuls, motif. Okey. Yen pair sedang membuat motif ke atas disebabkan oleh kelemahan yen ke atas. UJ ke atas. Ke atas. Ingat, apa ke atas ya? Saya tak sebut dia sebagai motif, tapi dia ke atas. Okey? Dan pada waktu ini, dolar sideways. Sama ada diagonal ke atas ataupun 3 ataupun 5 diagonal. Ataupun 5 diagonal. Itu US dollar. Salah satu kena sideways. Dia tak boleh 3-3 tengah motif. Rosak chart kita kalau dia buat motif 3-3. 3-3 kumpulan tak dapat. Okay, itu negatif yen. Dia simple je, direct. Okay. Yang kedua adalah positif yen. Maksudnya yen tengah kuat. Ingat, yen ni adalah something yang berkaitan dengan pergerakan berlandaskan sentimen. Pergerakan yang laju. Di mana pada waktu ini, indeks sedang membuat motif ke bawah. Ingat, apa sifat indices dan saham? Dia adalah trend dari bawah 5 dan 3. Jadi kalau 5 ke bawah dalam indeks atau saham, boleh tak dia tak motif? Sekali lagi saya ulang. Dengar betul-betul. Nature sifat instrumen yang kita tradekan, indeks equity dan saham adalah struktur 5-3, trending ke atas. Bila berlaku yen dynamic, grup yang besar dia adalah correction 3, betul? Boleh tak bila yen dynamic, positif yen dynamic, boleh tak kat sini tak berlaku motif? Boleh.
dia boleh bersifat impuls sahaja. Tapi ke bawah. Ya, maksud impuls kat situ 5 lekuk. Tapi tak ada 1618. Okay? Boleh. Tapi lower chances. Biasanya ini adalah motif. 80 to 20 ya. 80%, 20% adalah impuls. Ya. But apa pun, yen pair adalah motif ke bawah. UJ adalah ke bawah. Sama ada 3 ke bawah ataupun 5 ke bawah. US dollar index sama juga diagonal. Diagonal ataupun 3 lekuk. Ya? Sideway. Diagonal tu sideway. Kita lebih dalam lagi. Dalam lagi. Apa kaitan benda ni? Sebab tu kita ada first dimension, second dimension, ada dynamic, ada yang extension, ada yang lagging, ada yang concurrent. Disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam korelasi. Ya? Ini sebab dia. Salah satu akan sideway. Ada soalan tak? Yang dynamic ni simple. Yang dynamic. Yang dynamic biasanya lekuk 3 dekat indeks. Lekuk 1 boleh tak lekuk jadi yang dynamic? Boleh. Tapi kelazimannya lekuk 3. Okay. Ini simple. Now, dollar. Dollar ni yang complicated. Ni mungkin kita terpaksa sambung besok juga. Kalau berat sangat bagi tahu, saya akan tarik handbrake sikit. US dollar dynamic. Kita pecahkan satu-satu. Kita pecahkan dia satu-satu. Yang pertama, songsang apa tu? Inverse. Yang pertama adalah bila kita sedang lihat ini kepada negatif. Kepada negatif dollar dynamic. Terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama adalah inverse dynamic. Inverse dynamic berlaku apabila kita ada US dollar index sedang melakukan struktur 3. Kat sini. USDX sedang melakukan struktur 3. Ini melakukan struktur 3. Negatif. Okey, pada waktu ini indices tak ke mana? Sama ada dia jadi macam US dollar. Sama ada 3 ke atas, 5 ke atas dalam diagonal, ataupun 3 ke bawah, ataupun 5 ke bawah dalam diagonal. Okey, itu adalah indices. UJ, ini adalah untuk yen pair. Ke atas. Okay, mungkin tak ada 1618 ataupun ada, tak kisah. UJ akan ke bawah. Okay, pada waktu inverse ni, kenapa kita panggil dia inverse? Sebab
UJ inverse dengan yen pair yang lain. Dia totally lain. UJ naik ke atas, UJ turun ke bawah, yen pair lain naik ke atas. Ini disebabkan oleh kelemahan dolar. Ini adalah masa terbaik untuk shorting dolar. Ini masa terbaik. Lazimnya, kita sedang menekatkan 3 dalam 3 or some sort of 3C ataupun 3A. Itu adalah untuk dolar, untuk inverse. Yang kedua adalah sideway dynamic. Untuk dolar, sideway dynamic. Sideway dynamic lazimnya berlaku apabila US dollar, ini adalah untuk negatif. Saya guna, saya tulis. Ini dalam negatif. Sideway dynamic. Okay. Dalam sideway dynamic, US dollar, dollar index, ni negatif. USDX, dia dah establish lekuk 1, dia dah establish lekuk 2, okay? Dia dah establish low, ni 1, 2, ini extend, dan dia nak hujung lekuk 2 ni. Yang ini tadi dekat sini. Inverse dynamic entry dekat sini. Yang inverse, yang sideway dynamic adalah 1, 2 extension. Yang ini. Ataupun kalau dia ada momentum sequence, 3 momentum, yang 4 ni. Sebab pada waktu ini, pergerakan dolar UJ adalah sideway. Pada waktu ini, syarat dia UJ akan sideway. Ni nak ke atas. UJ biasanya sedang buat W, X dan Y. UJ sedang buat W, X dan Y. Sebelum jatuh ke bawah. Selepas sideway dynamic akan diikuti oleh inverse dynamic balik. Lazim. Kiraan nombor-nombor dia akan jadi lain tau. Maksudnya, dekat masa positif yen, negatif yen ni, kita ada structure motif. Faham tak macam mana kita nak tengok structure motif dekat indeks? Structure motif dekat indeks. Dalam yang besar ni, kita tengok apa? Kita dah letakkan benda ni lama dah. Dekat sini. Kita sedang jangka selepas correction ini berlaku, kita akan masuk kepada index dynamic. Ini 1, 2, ini 1, 2, dah betul pecut kat sini. Sini, secara besarnya saya mengatakan 3 of 3. Ni nanti. Semasa kat sini, kita sedang lihat US dollar dynamic. Ataupun accumulation stage. Dia akan lebih sideway. Itu lazimnya bila something yang pergerakan besar nanti berlaku dalam pasaran. Tak tahu apa. Okey? Boleh tak? Saya rasa kita bercakap seorang-seorang. Jadi maksudnya, kalau kita sedang lihat dolar dynamic, dolar sedang dalam kitaran motif.
Dolar dalam kitaran motif 3, 4, 5. Faham? Dalam intermediate. Tapi yang besar, dolar adalah dalam kitaran korektif. Weekly. A. Ini kitaran korektif. Kalau kitaran korektif dikira sebagai correction. Macam mana nak terangkan ni? Salah satu kena correction. Bila kita masuk indeks dinamik, sini masuk indeks dinamik nanti. Yes. Macam sekarang lah kini. Bila ini masuk motif, yen akan masuk motif. Dolar kena buat sideway, kena buat 3-3 dia. Faham? Salah satu dalam satu fraktal kena buat korektif. Dia tak boleh 3-3 motif. Tak ada. Tak wujud. Kalau tak, cat tu jadi line je. Macam jantung dah berhenti. Sekarang ni, indeks dalam struktur korektif. Ini korektif. Okey. Kalau kita tengok kepada yen pair, contoh ni sebagai bagi contoh. Dalam struktur yang serupa di sini, pada mulanya yen ni adalah motif. Sekarang ni yen dalam korektif. Okey, tapi korektif dia akan diletakkan lebih, maksudnya dalam-dalam ni akan ada fasa nombor. Dalam-dalam ni. Dia tak dapat jadi WXY. Dia tak dapat, ini tak dapat jadi WXY. Saya boleh lukis A, B, C, W, X dan Y. Tak dapat. Sebab dekat indeks tadi, sebab dekat apa? Dekat indeks tadi sedang correction. Di mana last leg dia, last leg ini ada 5. Kalau sini, macam ni. Kalau sini adalah 3, 1, 2, 3, ini W. Yang dekat indeks kat sini, yang dekat yen pair dekat sini, ini ini akan jadi A, B, C. X, ini W, ini Y. Faham tak? Macam mana nak cerita? Dari Mick Jagger. Faham tak? Faham tak? Struktur ini, okey, sekali lagi ya. Struktur ini korektif. 7. Sini 3. 8. Sini motif tau. Ini jadi motif. Jadi daripada high dekat sini, daripada high dekat yen ni, daripada high di sini, ni tadi kat mana? Daripada high di sini berapa bulan? 16 bulan 8. Okey. Daripada high di sini, ingat indeks daripada high kat sini merupakan struktur 5. Baik. Indices pertengahan bulan 8 22 dia adalah 5. Boleh kan? Jadi kat sini kita kena jadikan dia struktur yang laju, bukan sideway. Jadi struktur yang laju kalau korektif adalah zigzag ataupun satu lagi adalah flat. Kalau dia WXY, itu struktur yang lebih mendatar. Itu beza dia. Jadi maksudnya dalam pengiraan dekat sini, kita akan kirakan dia sebagai, kalau kita mengira dia dalam sekuen, ini sebagai 1, 2, 3. Dia dalam fasa 1, 2, 3. Dia tak dalam
7, 8, 9, 10, 11. Dia tak fasa ini. Kalau sequence, kalau dalam elite wave, dia adalah fasa laju, fasa. Sebab tu kita kena jadikan ini sebagai flat. Sebab kita nak jadikan kat sini 5. Faham tak? Sebab dekat sini nanti akan ada 5. Sini, turun dia akan ada 5. Sebab sini 5. Sini tadi 7, 8, 9. Dia tak habis 9. 10, 11. Apa korektif yang cuma dikira sebagai 1? Kalau dia membentuk motif. Motif akan menghabiskan 1 bacaan. Maksudnya, 1, 2, 3, 4, 5 dalam zigzag menghabiskan 1 ataupun A, B. Ini motif dalam dia. C. Ini 5. Tapi 5 tu menghabiskan 1, 2 dan 3. 1 dan 3. Jadi kat sini pun sama. Sini tadi 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ataupun 9, 10. Sini pun ada 5, 11. Jadi maksudnya, dekat yen ni, yen pair, kita kena jadikan ini sebagai 5 lekuk. Ini kita nak jadikan 5 lekuk. Macam mana kita nak jadikan dia 5 lekuk? Kalau saya lukis ini sebagai A, B, C, W, sini X, sini jadi 3. 1, 2, 3. Faham tak? Jadi jumlah sekuen dia tak sama. Jumlah lekuk dia jadi tak sama. Saya nak, bila indeks start jatuh di sini, sama dengan yen start jatuh kat sini, sama dengan indeks start jatuh, jatuh dia akan jumlah lekuk yang sama. Yen dan indeks. Jadi kita nak dia jadi 5. Apa cara dia? Kita tahu dekat sini kita tak dapat jadikan ini sebagai W. So kat sini nampak 3 lekuk kan? 1, 2, 3. Boleh dia jadikan dia, ataupun kita boleh lukis satu cara lagi, adalah ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Itu satu cara lagi. Tapi disebabkan oleh movement US dollar dan juga movement dan kenaikan ini 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Kecil. Okey. Daripada bawah ni. Di bawah ni. Ni bawah dia. Sekejap. Daripada bawah ini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, naik ni 7. Ini tak dapat jadi 7. Yes, Ustaz. Macam mana kita tak dapat nak gunakan ini tak boleh. Tapi kita terpaksa extendkan 1 kat sini supaya jumlah lekuk sini menjadi 9. Ini adalah force. Lukisan yang force tau. Ini lukisan yang force. Kalau nak lukis dia betul-betul, sebab itu ini cuma elite wave. Kalau nak lukis dia betul-betul, ini cara lukis dia. A, B, C, ini W. Sini adalah X, A, B, dan C. Sorry. Okey. Ini adalah X, ini A, ini B, ini C. Ini Y. Ini W. Itu cara lukis dia. Kalau ikut betul-betul. Tak apa. Itu dalam sangat kot. Dia kepada jumlah lekuk tu. Jumlah lekuk. Yang pentingnya, kita nak samakan jumlah lekuk ini. Kalau ini dah jatuh, then indeks ni mungkin tak sampai 100%. Indeks ni cuma sampai sini je. Lepas tu jatuh. Tapi kenapa kita masih katakan indeks ni ke atas dan kita katakan bahawa AUD JPY kat sini, dia akan membuat 1, 2, 1, 2. Ataupun the whole thing adalah
1, 2, 3, 1 sebagai ending diagonal or whatever. Kita masih nak lukis ke atas sebab indeks tak cukup 100%. Jadi the only cara dia kita jadikan ini sebagai motif. Di mana kita kena jadikan ini flat. Kalau tak, kita akan lukis ini sebagai A, B, C, W. A, B, C ataupun sini sebagai W. Sini cukup 7 ni kan? Sini cukup tak 7 tadi Ustaz? Ini dapat tak lukis X? Dapat kan? Ini jadi Y. Masalahnya bila ini turun jadi Y, dekat indeks tadi, kita nak lukis 5. Kenapa 5? Sini 5. Jadi, kita tak dapat lukis dekat AUD JPY ni sebagai A, B, C. Tak dapat. Tak dapat. Satu lagi cara dia adalah, ini adalah macam ni. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. Masalah nak lukis ni adalah internal kecil dia. Dia tak ada yang separation. 3 dia tak ada separation. Tak ada. Dalam-dalam ni kalau anda pergi tengok time frame kecil, dia tak ada. Jadi the only way adalah anda buatkan A, flat, B dan C. Tu je cara dia. The only way. Tapi pengiraan daripada sudut sequence masih yang sama. Itu Elliott wave. Pengiraan daripada sudut sequence adalah yang sama. Kalau anda buat sequence dia, anda tak ada masalah. Ini masalah Elliott wave. Itu masalah Elliott wave. Kalau anda gunakan sequence, ada nak di sini 5 lekuk. Okey. Ini kita boleh jadikan 5 lekuk tak? Daripada high di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak dia tak ada masalah? Boleh tak dia lengkap kat sini dan jatuh? Boleh. Sebab itu apa saya katakan kepada yen. Yen jangan trade. Sebab dia boleh jatuh, dia boleh naik. Saya nak lukis itu sebagai 3 pun boleh. Banyak view. Kalau ikut sequence, ini boleh ke bawah. Tapi itu kita tak lekapkan B ni ke atas. Tapi kalau anda tengok yen pair yang lain, masih ada ke atas. Jadi yen ni bercampur. Satu saya katakan apa? Yen jangan trade. Faham? Boleh tak dia habis kat sini? Boleh? Sebab sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh dia terus turun daripada sini. Kalau dia terus turun daripada situ, dan indeks kemungkinan terangkit. Tak sampai pun atas ni. Tapi preferably ini akan berlaku. Kalau itu berlaku, AUD JPY kat sini, ini adalah 1, 2, 1, 2. Masa 2 ni nanti indeks naik ke atas. Baru dia jatuh. Dan sebab kita ada extension kat sini, jumlah lekuk dia sama. Ini tak perlu berlaku. B boleh habis kat sini. Ini jadi A, B, C, W, X, A, B dan C, Y. Pernah nampak chart saya buat macam ni tak? Kan Ustaz? Nampak? Kalau anda buat Elliott wave, dia banyak problem dengan structure ni. Kenapa saya boleh lukis dia? Sebab saya gunakan sequence. Saya tahu kat sini saya nak lukis 5. Kenapa kita nak lukis 5? Lepas structure di sini korektif habis dan sini akan ada 5. Sebab indeks tadi turunnya 5. Itu sebab dia. Nampak? Di situlah kita akan tentukan yen kita lukis macam mana, dolar kita lukis macam mana. Sebab kita pilih dinamik apa. Dan kita akan satukan sequence dia semua.
Mana satu? Tu dia. Sekarang ni, kita mungkin tengok. Seperti yang kita ceritakan untuk UJ tadi, ada kemungkinan sebenarnya UJ ni kita sedang buat correction yang lebih besar. Ada kemungkinan. Tapi setakat ini data kita tak cukup dan dolar berada dalam equilibrium. Kalau dolar break out 1618, dan ini akan habiskan ini. Apa kesan dia? Kesan dia adalah dolar indeks akan lengkapkan 3 di sini. Itu kesan dia. Bunyi macam complicated. Dia tak complicated sebenarnya. Dia direct je. Dia direct. 5 dan 3 je. Dia pusing-pusing situ je. Dia benda tu je kali. Dia benda itu saja. 5 atau 3. Dah lengkap atau tak lengkap. Trunket atau tak trunket. Selagi dia tak cukup, kita akan cukupkan FIBO. Selagi dia tak ada maklumat lain, price structure tak ada buat cerita lain, tak ada momentum reset, tak ada apa, kita akan ikut FIBO. Itu je. The thing is, anda tahu bahawa indeks di sini anda nak lukis 5. 5. Kalau indeks buat 5, then yen pair kita nak buat 5. Tapi 5 kat sini tak ada 1618. Maksudnya dolar boleh lagi ke atas tapi dalam 34545. Maksudnya dolar ke atas tanpa momentum. 4545. Esok, sebab tu saya nak cuba habiskan banyak hari ni. Sebab esok Jumaat, kalau orang Kuching, orang Sarawak cakap, dia ampus. Faham tak? Sampai ampus aku. Sampai lelah. Sampai asma. Macam kena asma attack saya. Sebab tension masa tak cukup. Sebab tu saya nak habiskan hari ni. Jadi kita tunggu more data. Tapi apa pun kita ada set up, kita trade. Faham ke ni? Trade dia. Ikut je set up. Kalau kena stop loss, dan kita tahu. Itu view dia. Kalau kena stop loss, dan kita tahu view kita dah lain. Maksudnya 3 ni habis kat sini. Maksudnya kat sini kan, tiba-tiba dia buat 1345. Ni kena 1618. Dan kita adalah besar macam ni. Ini cuma dapat 4. Ataupun ini A yang besar, ini B yang lagi besar. Tak. Dia map dia tak berat. Map dia cuma ini je. Itu saya sebut. Map kita adalah indeks. Anda jangka 5 ke anda jangka 3? Kalau anda jangka sini buat 5, ini some sort of yen punya cerita. Tapi dinamik besar dia US dollar. Map dia sentiasa indeks. Dia macam main chess lah. Move castle kat sini, bishop ni move. Dia betul je. Kalau ini buat 3, kalau sini 3, sini dolar. Kalau sini 5, sini yen. Tapi struktur besar dia adalah 7. Ini US dollar keseluruhannya. Jadi US dollar pun masih kuat, tapi movement 4.5. Maksudnya US dollar dia punya momentum rendah. Okay. Kalau ini tiba-tiba buat kerja lain, then view kita kan tukar. Kita tahu bila kita salah. Dalam trading jangan cuma tahu bila anda betul. Bila anda salah, then anda tak pegang. Anda tahu, okay, aku dah salah, apa next? Jadi anda tahu apa nak buat seterusnya. Anda tak pergi revenge market,
Anda tak pergi hentak-hentak nak recovery, tak ada. Anda cuma ikut saja. Follow sistem. Itu je. Sebab anda punya view, oh ini cerita lain. Ini bukan cerita aku tadi. Anda tak dapat ikut plan asal tadi. Apa plan kedua anda? Sekarang ni tak ada pertukaran. Masih yang sama. Kita masih melihat dolar dynamic, tetapi internal dia sebab sini ada 5 dan ini adalah some sort of yen. Sebab itu ada nampak UJ itu start jatuh. Faham? Itu dia. Jadi bilanya UJ naik? Bila ini lengkap. Kan? Pelik kan? Indeks naik ke atas, UJ jatuh. Patutnya indeks naik ke atas, UJ naik. Sebab dolar. Dolar. Itu sebab dia. Dia benda tu je. Pusing, pusing, pusing. Benda tu je. Nothing surprising now. Nothing. Ya? Ini boleh jadi 3-4. Dan ini 4 besar. Apa pun tak kisah. Dia berada dalam zone. Itu je. Satu saya tak pakai confirmation, tak pakai apa. Sebab ini berada dalam zone. 100%. Dia dah react tapi belum sampai 50%. Boleh tak trade lagi? Boleh. Kalau dia tak cecah lagi 50% B kepada C. Dia tak sampai lagi 50% ni. Kalau lonjakan daripada 100% ni, dia pergi 50%, itu tak boleh entry. Maksudnya kalau dia turun daripada sekarang, anda kira 5 lekuk, anda boleh entry. Sekarang boleh entry tak? Tak. Tunggu dia turun. Dah masuk tengah-tengah dunia kan. Benda tu je. Dia 5 atau 3. 3 atau 3. Lepas tu anda tengok apa dia. Adakah dia korektif ataupun motif structure. Boleh? Saya tahu ini berat. Tak apa. Anda tengok balik yang ini. Kalau ada soalan, tanya dekat Discord. Inilah sideway dynamic. Kita pukul berapa ni? Alamak. Lagi 2 minit. Tak apalah. Sideway dynamic adalah bila anda tunggu kepada breakout untuk return. Maksudnya anda tunggu breakout macam ni untuk dia masuk balik. Ataupun yang kecil ni untuk dia masuk balik. Okay, ini adalah masa untuk dolar juga. Okay, dan last sekali adalah cross dynamic. Cross dynamic adalah dolar kat hujung. Dolar dekat hujung ataupun dolar akan buat extension dalam 1-2-1-2 antara dua. Sama ada dekat hujung, sisa wave 5 dia, ataupun dolar wave 5 dia ada extension. Tak apa. Esok kita akan ceritakan mengenai apa nama dia? Cross dynamic. Kita baru sampai negatif tau, belum sampai positif dolar lagi. Okey, kita sambung topik ni besok. Topik kali ni seperti saya sebut adalah berat. Saya belum masukkan nombor-nombor, tapi anda dah nampak kan, kalau kita jangka indeks tadi ke bawah dalam 5, anda akan jangka yen pair 5. Dolar boleh buat 5, tapi dia akan buat 5 dalam diagonal. Ini contoh ni lah. Positif yen 5. Kalau kita dalam dolar yang positif, itu merupakan sideway dynamic. 4545. Itu pun sideway dynamic. Satu lagi adalah wave 4. Saya tahu semua senyap ni, semua tengah pening kepala. Apa benda lah Zul cerita? Tak apa, tengok balik. Nanti kita sambung balik besok. 2-3 kali kita akan pusingan berat ni. Sampailah, tu je. Itu je dia. Ada jangka 5, ada jangka yen. Tapi structure besar dia US dollar. Jadi fraktal besar, dolar dalam fasa nombor. Yen pula dalam fasa alfabet, ABC ataupun WXY.
Kalau dia naik ke atas pun, dia dalam 45. Itu je. Macam mana aku nak cerita lagi ni? Okey, tak apa. InsyaAllah, kita sambung benda ni. 2 pusingan lagi kita akan cerita benda ni sampailah anda lekat. Kita akan revise balik sampailah anda faham. Dia tinggi macam ayah pin. Nanti study balik. Okey, view besar tak ada pertukaran, masih yang sama. Tak ada pertukaran. Okey, insyaAllah kita akan sambung topik ni esok. Dia benda-benda ni je. Dan nak samakan dia punya lekuk tu dan fraktal. Itu saja. Jam kepala sikit hari ni. Memang jam, saya tahu. Kalau dah semua senyap, saya tahu apa benda Nazrul cerita. Dia nak dengar betul-betul. Tak apa. Inilah dia dynamic inverse dan lain-lain. Okey? Tak apa, kita sambung balik. Dia benda ni je. Anda nak samakan dia. Labur dalam satu sistem, tegakkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok hari mengah sedunia. Jumpa lagi esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok.